Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini adalah kejutan paling besar berlaku di Malaysia. SPRM akhirnya menangkap 3 orang anggota imigresen di KLIA kerana menerima rasuah lebih 10 juta ringgit. 3 anggota Jabatan Imigresen yang bertugas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur direman selama 7 hari bermula Selasa bagi membantu siasatan. Berhubung kes rasuah membabitkan lebih 10 juta ringgit. Saudara, negara kita ini negara berundang-undang. Tak boleh suka-suka nak minta rasuah, makan rasuah, bagi rasuah dan sebagainya. Namun demikian, akar segala kejahatan rasuah ini sebenarnya sudah terlalu lama bertapak di Malaysia. Namun oleh kerana penguatkuasaan yang mungkin longgar, menyebabkan ianya telah menular dan bertapak seperti penyakit barah yang sukar diobati. Ditambah pula dengan kelembapan pihak berkuasa, pihak berkaitan melaksanakan tugas dengan baik. Ini semua mungkin ada kaitan dengan kepimpinan. Namun sejak kebelakangan ini, SPRM, pihak berkuasa negara kita, cukup proaktif dan luar biasa. Di bawah kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, di bawah kepimpinan Kerajaan Perpaduan Madani, kini pihak penguatkuasaan jauh lebih proaktif bertindak dan luar biasa. Ini apabila satu demi satu tangkapan dibuat, satu demi satu pendedahan luar biasa. Bayangkan saja, kes-kes yang selama ini kita tidak pernah dengar, orang-orang besar yang kita tak pernah dengar, akhirnya kena tangkap. Mungkin kes itu sudah berlarutan berpuluh-puluh tahun. Kes rasuah, makan rasuah, amalan korupsi, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan sebagainya, silap-silap hari bulan sudah lama berjalan, berlangsung di tempat itu. Tetapi tak pernah orang tahu. Tapi apabila Kerajaan Perpaduan Madani mengambil alih kerajaan ini, semuanya kini berjalan lebih luar biasa. Bagi kita rakyat Malaysia, kita tak takut, kita jadi gembira. Tapi para penyakau, para pencuri, para penyeleweng dan perasuah kini mula jadi takut separuh mati. Hari ini kita dikejutkan pula apabila ada kes rasuah membabitkan lebih 10 juta ringgit telah diselesaikan, ditangkap dalangnya. Perintah reman terhadap ketiga-tiga suspek yang berusia dalam lingkungan 40-an itu dikeluarkan oleh Magistrat Nur Izzati Zakaria selepas permohonan dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Ketiga-tiga suspek yang berjawatan grade KP2 ditahan dalam satu operasi serentak sekitar Kuala Lumpur, Nilai dan Johor Bahru pada Isnin lalu. Penahanan itu adalah hasil siasatan terhadap kegiatan sindiket membawa masuk warga asing tanpa melalui proses pemeriksaan sah di pintu masuk negara yang dipercayai aktif sejak tahun 2021 hingga 2024. Sindiket tersebut menggunakan modus operandi dikenali sebagai counter setting yang membolehkan warga asing masuk ke negara ini tanpa menjalani prosedur pemeriksaan imigresen seperti yang ditetapkan. Sebagai balasan, sejumlah wang rasuah dipercayai turut diagihkan kepada anggota imigresen lain yang menjadi tali barut kepada kegiatan itu. SPRM juga merampas beberapa barangan kemas seperti pelbagai jenis serta sejumlah wang tunai dalam serbuan berkenan. Selain itu, beberapa akaun bank milik suspek dikenal pasti dan kini dalam siasatan lanjut bagi mengesan jumlah wang yang masih berada dalam simpanan mereka. Pengarah SPRM Negeri Pahang, Muhammad Syukur Mahmud mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Katanya,
siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti penglibatan individu lain dalam sindiket berkenan. Semoga tiadalah ahli-ahli politik, orang-orang besar, ikan-ikan jerung yang terlibat dalam kes dan isu ini. Semoga negara kita bebas daripada penyakit barah rasuah ini. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu jalur gemilang dalam kibaran tanpa bulan sabit kini menjadi lebih panas. Namun demikian, kita ucapkan tahniah sabas kepada pihak Kementerian Dalam Negeri, Keselamatan Dalam Negeri dan juga polis di Raja Malaysia kerana bertindak begitu cepat. Beginilah yang kita mahu. Ini menunjukkan, ini buktinya, kerajaan yang ada sekarang ini bertindak tanpa mengikut telunjuk sesiapa. Makna kata, tanpa melihat siapapun, apapun latar belakang, kalau dah melakukan salah, akan diambil tindakan. Jadi cakap-cakap di luar sana yang kononnya mengatakan berlaku pilih kasih terhadap tindakan oleh KDN ataupun polis adalah tidak benar dan fitnah belaka. Ini apabila tidak sampai pun 24 jam daripada kes ini menjadi tular, polis sudah bertindak dan luar biasa. Isu jalur gemilang, polis akhirnya dan KDN akhirnya mula siasat Sinciu. Siasatan mengikut Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 dan Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963. Polis memulakan siasatan ke atas akhbar berbahasa Cina Sinciu Daily atas kesilapan memaparkan ilustrasi jalur gemilang tanpa bulan sabit semalam. Ketua Polis Negara Razarudin Husin ketika dihubungi utusan Malaysia mengesahkan perkara berkenan. Kata Ketua Polis Negara, ya, kita ada terima laporan polis dan kita buka siasatan, katanya. Menurutnya, siasatan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 dibuka susulan 3 laporan diterima. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri KDN dalam satu kenyataan berkata pihaknya sudah memanggil Sinciu Daily pada hari ini bagi tujuan siasatan dan surat tunjuk sebab juga diserahkan. Katanya, KDN memulakan siasatan serta-merta mengikut Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Perbuatan menyiarkan jalur gemilang tanpa simbol bulan sabit yang merupakan lambang kepada kedudukan Islam sebagai agama persekutuan adalah suatu kecuaian yang serius dan tidak sewajarnya dilakukan. Perbuatan ini juga bukan sahaja mencerminkan kelalaian profesionalisme, malah boleh mencetuskan ketidakharmonian dalam kalangan masyarakat majmuk negara ini. Sebagai kementerian yang bertanggung jawab menjaga keselamatan dan ketenteraman awam, KDN tidak akan bertoleransi dengan mana-mana pihak yang cuba menggugat serta mengancam kestabilan, keharmonian dan kesejahteraan negara, kata kenyataan itu. Sebelum ini, Sinciu Daily memohon maaf atas kesilapan teknikal tidak disengajakan kerana memaparkan ilustrasi jalur gemilang tanpa bulan sabit pada muka depan akhbar itu semalam. Ilustrasi jalur gemilang tidak lengkap yang diletakkan bersebelahan bendera China tular di media sosial dengan banyak pihak menyuarakan rasa tidak puas hati. Terdahulu, Ketua Pemuda PAS turut menggesa supaya tindakan tegas diambil terhadap akhbar berkenan kerana kesalahan itu cubaan halus untuk menghapuskan identiti kebangsaan dan mengguris maruah negara. Ketuanya Afnan Hamimi Taib Azamuddin berkata, permohonan maaf bukan tiket terlepas hukuman. Apa pula pendapat anda untuk isu kali ini? Kita ucapkan tahniah sabas kepada polis dan KDN atas tindakan yang amat cepat. Kita jumpa lagi. Bye-bye.